Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Kita masih lagi pada 15 teknik tadabbur bagi peringkat pertengahan. Terakhir sambungan kita muka surat 102, iaitu teknik yang keempat, memahami asbab an-nuzul ataupun sebab ayat atau surah diturunkan. Kita tengok dalam risalah, dalam buku kita ni, dia sebut Az-Zurqani menyatakan maksud asbabun nuzul sebagai ayat atau beberapa ayat yang turun yang membicarakan dan menjelaskan hukum pada waktu terjadinya peristiwa. Ini dia sebut dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran oleh Az-Zurqani. Daripada definisi yang dia bagi itu, kita boleh faham secara mudah ataupun surface-nya, maksud asbabun nuzul ni ialah apa-apa saja riwayat yang menceritakan tentang latar penurunan ayat tu. Ayat tu turun ada cerita apa sebelumnya, ataupun nak menjelaskan apa yang berlaku pada peristiwa terdekat sebelum turun ayat tu. Dalam masa yang sama, dia juga mungkin akan menerangkan hukum-hukum yang terdapat. Maknanya apa-apa saja yang berkaitan syariat akan diterangkan. Tapi asbabun nuzul ni ialah taklah orang kata apa menjadi benda yang mesti kita kena tahu. Kita baca mana-mana ayat Quran, dan tak semua ayat Quran pun turun ada asbabun nuzul. Kadang-kadang tiada peristiwa pun, tapi Tuhan turunkan ayat tu. Jadi asbabun nuzul ni dia tak menjadi prioriti yang paling tinggi untuk kita berinteraksi dengan Quran sebagai pengetahuan yang kena ada, tapi dia pelengkap untuk kita nampak ayat tu cerita tentang apa. Sebab kita pun tahu dalam tafsir ataupun dalam teori yang diletakkan oleh para ulama, bila mana kita baca mana-mana ayat dalam Al-Quran ni, dia duduk di bawah satu kaedah al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Ni dalam usul tafsir dia sebut. Maksud dia apa teori ni? Al-ibratu bi'umumil lafaz. Mengambil pelajaran itu dengan keumuman ayat itu. La bi khususis sabab. Bukanlah kerana melihat sebab yang khusus. Maknanya kalaulah ayat tu tak ada cerita apa sebelumnya, tak ada apa-apa pun yang menyebabkan ayat tu turun, dan mungkin ayat tu pun dia bercakap tentang certain masyarakat, sesetengah masyarakat khusus pada Quraisy, tapi kita sebagai Muslim, dan Muslim itu merentasi bangsa, merentasi kawasan bukan hanya di negara Arab sahaja. Orang Islam merata yang namanya Muslim, dan kitabnya satu iaitu Al-Quran. Bila mana dia baca Quran, dia boleh ambil pengajaran tu secara direct, secara jelas macam tu saja. Walaupun dia tak tahu kenapa ayat tu turun.
Cuma kalau dia tahu itu lebih cantik, itu lebih baik. Dan ianya juga asbabun nuzul ni membantu untuk satu orang tu dia tak faham Quran tu tanpa batasan. Sebab kita kena tahu tafsir Quran ataupun faham Quran tak kena gaya ni pun boleh menjerumuskan ke dalam neraka juga. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya asbabun nuzul dia tidak penting tapi dia pelengkap. Dia taklah berada pada prioriti atas sekali. Sebab tak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Manakala menurut Syekh Dr. Subhi Saleh berkata, ayat atau beberapa ayat yang turun kerana adanya sebab, baik yang mengandungi sebab, memberi jawapan terhadap sebab atau menerangkan hukum pada waktu terjadinya peristiwa itu. Maknanya sesetengah ayat Al-Quran, beberapa kumpulan ayat Al-Quran ni dia turun kerana nak memberi jawapan kepada apa-apa saja benda berlaku, peristiwa yang tiada penghujung jawapannya kenapa benda tu jadi, ataupun hukum hakam yang menjadi polemik dalam masyarakat. Itulah fungsi asbabun nuzul. Kalau kita belajar hadis, dia ada satu lagi istilah dia panggil sabab wurud ataupun asbabul wurud. Untuk hadis sabab wurud, untuk Al-Quran asbab nuzul. Sebab nuzul. Fungsi dia sama saja. Fungsi dia ialah menjelaskan sesuatu kerana ada latar cerita belakang. Kenapa hadis ni Nabi ucapkan? Jadi ada sebab urut hadis itu diucapkan. Kenapa ayat Quran ni diturunkan? Jadi ada sebab nuzul ayat tu diturunkan. Muka surat 103, tidak dibenarkan seseorang memberi pendapat tentang sebab turunnya Alkitab kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar daripada orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat. Memahami sebab-sebab turunnya ayat serta membahas berdasarkan ilmu sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Ini ialah apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Selain daripada itu, untuk kita tahu juga, Imam Suyuti ni pun sendiri dia ada kitab asbab nuzul dia sendiri. Lubabin Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ini Imam Suyuti tulis. Tapi riwayat-riwayat yang ada dalam Lubabin Nuqul ni pun kadang-kadang termasuk juga dalam tu riwayat-riwayat yang kurang kuat untuk menceritakan ayat ni turun kerana apa. Antara kitab sebab nuzul yang orang kata apa, yang hampir bersih, tak bersih semua. Bersih tu maksud saya ialah riwayat-riwayat dia utamakan riwayat-riwayat yang sahih, riwayat yang kurang kritikan ulama, ialah kitab Asbab Nuzul oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dia ada tulis satu kitab tentang Asbabin Nuzul. Nipis je buku dia tu. Dengan sebab dia buat saringan banyak. Dengan nipisnya buku dia tu, kita maklumlah bahawasanya tak semua ayat Quran ni ada asbab nuzul. Sebab-sebab penurunan Al-Quran. Dia ada letak beberapa poin tu. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran serta perselisihan antara suku Aus dan suku Khazraj. Kerana apa asbab nuzul tu, ayat tu turun? Kerana ada perselisihan, pertikaian antara dua kelompok besar bagi orang Ansar ni, Aus dan Khazraj, yang dipimpin oleh dua orang, Sa'ad bin Mu'adh dengan Sa'ad bin Ubadah. Cuma saya keliru, Sa'ad bin Ubadah ni dia Aus ke Khazraj ke? Sebab dua-dua nama Sa'ad. Maknanya ketua bagi suku Aus, ketua bagi suku Khazraj, kedua-duanya ialah bernama Sa'ad. Seorang Sa'ad bin Mu'adh yang ni meninggal awal, tak lama pun masuk Islam, umur 33, 34, 35 sebahagian riwayat dia dah meninggal. Dan Nabi sebut wafatnya Sa'ad bin Mu'adh bergegar arash Allah Azza wa Jal di atas keagungan dia. Maknanya kemuliaan yang ada pada diri Sa'ad bin Mu'adh. Dan Sa'ad bin Ubadah ni dia agak lewat meninggal. Maknanya selepas pada Nabi wafat pun, cuma dia terkenal dengan sifat kedermawanan dia. Dia antara orang Ansar yang kaya, Sa'ad bin Ubadah. Sebab tu kita tengoklah riwayat, dia bila mana dia infak, dia sedekah ke orang ni, berinfak pada orang ni, amount infak dia harian. Bukan mingguan, bukan bulanan, bukan tahunan, bukan 5 tahun sekali. Harian.
ialah 800,000 dirham sehari. Tiap-tiap hari continuously. Sekarang saya tak pasti satu dirham ni berapa. Saya rasa satu dirham 20 ke 30 ringgit kot. Kalau kita ambil lah 30 ringgit satu dirham, amount dia mengikut ringgit Malaysia ialah hampir 26 juta ringgit sehari. Sehari dia belanja korang untuk infak, sampai tak tahu nak buat apa. Kerana dia suka menderma tu, dia suka derma, menyebabkan dia dan anak dia, Sa'ad bin Ubadah ni, dia dengan anak dia ni memang kaki suka infak pada orang. Memang dia didik anak dia untuk infak pada orang. Pada satu hari, anak dia ni diarahkan oleh ayah dia. Ayah dia ada urusan di luar daripada Madinah. Jadi anak dia yang uruskan harta infak ni tiap-tiap hari. Bila mana anak dia urus, waktu anak dia bagi duit tu pada orang, peristiwa tu ataupun proses pembahagian tu disaksikan oleh Abu Bakar dan Umar. Dua orang sahabat besar. Abu Bakar pun tegur anak dia. Tegur anak dia, kata, kalau kamu buat macam ni pada harta ayah kamu, habislah harta dia. Abu Bakar dan Umar tu kaki infak jugalah. Bagi rumah orang. Tapi dia kata, kalau kamu buat macam ni, habislah harta ayah kamu. Sebab pada pandangan Abu Bakar dan Umar, anak dia telah menggunakan harta tu tanpa pengetahuan ayah dia. Dia tak tahu. Arahan dah ada. Akhirnya dia stop bagi hari tu. Stop sekejap untuk hari tu. Ayah dia balik. Ayah dia tengok duit banyak lagi. Tak habis lagi bagi. Ni kenapa banyak tak habis ni? Hari dah nak gelap ni. Kena habis ni. Dia kata tadi Abu Bakar dan Umar, dia kata, kalau buat macam ni, habislah harta kamu. Sa'ad bin Ubadah ni dia marah. Dia keluar ke jalan-jalan di Madinah. Dia kata, siapa nak tolong aku lawan Abu Bakar dan Umar? Ada dia ajar anak aku jadi kedekut. Marah dia hari tu. Abu Bakar dan Umar tak tahu, rupanya arahan tu dah ada. Cuma sebab amount dia derma tu hari-hari terlalu besar, sehingga orang rasa something dengan duit dia tu. Daripada mana datang? Macam-macam cara yang dia guna. Sebab prinsip yang digunakan oleh Sa'ad bin Ubadah ni, dia orang meniaga. Keuntungan yang dia dapat hari ni, dia bagi habis pada jalan Allah. Sebelum malam, Allah Ta'ala kembalikan keuntungan itu 2 kali ganda daripada apa yang diinfak hari itu. Sebab tu dia jadi tumpukan harta yang banyak tu, Sa'ad bin Ubadah. Okay. Cuma nak katanya, dia ni ialah ketua suku. Ketua suku antara Aus dan Khazraj lah. Okay. Dulu, sebelum mereka semua ni didamaikan oleh Nabi, Aus dan Khazraj ialah 2 suku yang sering bertelagah pada isu-isu kecil sahaja. Siapa yang mainkan isu di belakang pertelagahan ini? Yang mainkan isu ni ialah Yahudi, yang juga mendiami bumi Madinah pada waktu itu. Kalau kita tengok, mereka pernah berkelahi sampai 100 tahun, Aus dan Khazraj. Berbunuh-bunuhan sampai 100 tahun. Kerana isu apa? Kerana isu kalah lumba kuda saja. Bukan isu besar pun. Sebab Yahudi Bani Nadir, Quraidah dan Qainuqa ni, dia berperanan menjadi namimah, batu api untuk melaga-lagakan dan mengapi-apikan Aus dan Khazraj. Datang Nabi damaikan. Benda tu tidak menyenangkan hati Yahudi pada waktu itu. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran turun untuk Nabi ni tutup pertikaian, pertengkaran yang berlaku untuk mendamaikan 2 kabilah ni. Bila mana 2 kabilah ni damai, 2 suku ni damai, maka banyak benda besar dan manfaat untuk orang Islam pada waktu tu. Okay. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang jelas, seperti peristiwa seorang yang mengimamkan salat dalam keadaan mabuk sehingga salah ketika membaca surah Al-Kafirun. Yang ni kita boleh tengok sehingga turunnya ayat dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu salat dalam keadaan kamu mabuk ataupun kamu rasa diri kamu akan mabuk, sehingga kamu sedar apa yang kamu ucapkan ataupun waras. Sebab pada waktu tu pengharaman arak bukan lagi secara total haram.
Dia sampai pada beberapa tahun kemuncak tu, barulah arak diharamkan secara keseluruhan, tak lagi menjadi minuman sampingan. Sebab kita kena tahu arak ni ialah benda yang memang begitu memasyarakatkan dalam komuniti Arab pada waktu itu. Bukan Arab Madinah saja. Mekah dan Madinah dan keseluruhan Jazirah Arab ni, minum arak ni ialah benda yang normal. Bahkan orang-orang yang memiliki arak, simpan arak di rumah ni, ialah dilihat sebagai orang-orang yang baik, orang yang bagus, orang-orang yang tinggi nilai kemanusiaan. Sebab tu arak dinamakan oleh masyarakat Arab dengan nama Bintul Karam. Al-Karam maksud dia pemurah, Bintul Karam ini anak kepada pemurah. Maknanya orang yang minum arak ialah orang yang telah mendapat kemurahan orang. Orang yang simpan arak ialah orang yang sangat pemurah. Ni senario masyarakat Arab pada waktu itu. Sehinggalah nak buang kebiasaan ni bukan mudah, sebab arak dah jadi benda yang normal. Dah jadi macam air teh, air kopi biasa bagi dia orang. Jadi bila mana nak haramkan tu, dia tak boleh haramkan terus. Dia kena berperingkat-peringkat. Ada fasa pertengahan tu, iaitu nak salat. Bila mana tahu kita ni dekat dengan waktu salat, 1 jam, setengah jam sebelum salat, jangan consume arak pada waktu tu. Sebab kalau kamu ambil, kamu boleh tak waras dalam salat nanti. Jadi ada ayat-ayat Quran yang turun untuk avoid benda ni, untuk halang benda ni supaya tak berlaku secara berleluasa. Jadi masalah jugalah kalau dia jadi imam, dia pula mabuk kat depan. Jadi tak kena gaya, nanti dia boleh baca Fatihah dalam rukuk pula. Ni kira okey ni, macam Al-Kafirun. Ni dia baca Fatihah dalam rukuk, qiyam dia baca tahiyat, boleh jadilah benda tu. Okay. Yang nak sebutnya itu ialah antara sebab nuzul yang turun. Yang ketiga, peristiwa berupa hasrat, cita-cita atau keinginan, seperti keinginan Umar agar hukum memutus terhadap hukum Arab. Dia memang asbab nuzul ni, dia banyak, antara isu yang paling banyak ada asbab nuzul ni ialah isu pengharaman arak secara berperingkat ni. Daripada arak tu tak banyak manfaat, boleh minum, tapi tak banyak benda yang baik. Lepas pada tu boleh minum, tapi dekat nak salat tak boleh. Sampailah kepada peringkat yang ketiga, totally tak boleh minum langsung. Sehinggalah penyimpan-penyimpan arak di Madinah ketika mana turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, itu semua daripada amal syaitan. Jauhilah. Penyimpan-penyimpan arak ni, buka tempayan arak, buka gelen-gelen arak ni, tumpahkan di jalan-jalan di Madinah. Sebab memang cara nak suruh orang berhenti benda buruk ni, bukan kita yang pergi stopkan dia. Kita kena bagi satu cara, didik dia sendiri yang berhenti. Saya ada tengok satu video. Video ni ialah satu orang, dia ni orang Kuwait, Syekh lah, Syekh Mishari Al-Kharraz. Tuan-tuan boleh cari Mishari Al-Kharraz nama dia, bukan Mishari Al-Afasi yang jadi imam tu, yang suara sedap tu. Ni Mishari Al-Kharraz. Dia punya nationality sama je, orang Kuwait belaka dua-dua, Mishari Afasi dengan Mishari Al-Kharraz ni. Syekh Mishari Al-Kharraz ni, dia banyak buat ekspedisi, termasuklah mari ke kawasan Asia Tenggara ni. Tapi Malaysia tak ada dalam video dia. Biasanya dia pergi ke Kemboja, dia pergi ke Vietnam, dia ziarah negara-negara yang bukan majoriti Muslim. Kebanyakannya negara-negara yang minoriti Muslim. Cuma yang saya tengok video tu, dia pergi ke satu kawasan pendalaman di Yaman, negara Arab lagi lah. Dia pergi satu kawasan pendalaman ni di Yaman ni. Di situ masyarakat situ, mereka sangat suka kalau berdoa, dia pergi dekat satu tempat yang didakwa ini kubur orang saleh tertentu. Tak pasti kubur betul ataupun tidak, tapi kubur itu dikatakan kubur orang saleh, tengah padang pasir. Buat satu macam wakaf, tapi bukanlah wakaf yang proper, bukanlah kayu yang orang kata apa yang elok, tapi kita nampaklah dia macam satu pondok macam tu. Dia buat.
Jadi orang yang datang daripada kawasan pesisiran pantai, sebab dia dekat dengan pantai juga, sanggup musafir jauh dengan sebab kesempitan hidup. Hidup ni nak makan hari tak cukup. Dia kawasan yang dia pergi tu dekat dengan Pulau Sakrat, kalau saya tak silap lah. Pulau, ada satu pulau yang pelik di Yaman ni, tuan-tuan boleh tengok dalam Google, dalam YouTube semua. Tumbuhan-tumbuhan situ tu pelik sikit, sehingga orang kata ni planet lain. Situ duduk dalam kawasan otoriti Yaman lagi lah. Okay. Jadi dia pergi situ dan dia tengok ada orang salat tak, tapi nak berdoa dia pergi situ. Tapi Syekh ni struggle, dia cerita itu ini. Dia tak sentuh pun kubur tu. Cuma setiap orang yang datang dia cerita. Sehinggalah jumpa pada yang jaga kubur tu, yang menjaga maintenance kubur tu. Dia akan sediakan alat-alat wangian, bukhur arak tu. Biasa kalau kita pergi tempat-tempat agama lain, rumah berhala dia, kan dia ada benda-benda yang dia bakar berasak tu, macam colok dia apa semua. Tapi yang tu bau dia tak berapa senang kita nak bau dia. Okay. Yang ni bukhur arak yang digunakan daripada kayu gaharu tu memang bau wangi pun. Tak tahulah, tapi saya biasa bau, saya rasa benda tu wangi. Ada orang dia tak boleh. Sebab mungkin kita biasa bau benda tu. Tapi dia tengok jenis jugalah. Kadang-kadang jenis yang murah tu bau dia pun tak berapa okey juga. Okay. Cuma nak katanya ialah bila mana dia buat macam tu, dia beritahu, tapi dia tak sentuh pun pondok tu, macam batu nisan dia pun tak sentuh. Sehinggalah dia beri penerangan macam-macam, dia beri penerangan, tapi dia sangat konsisten dalam beri penerangan. Sehinggalah penjaga makam tu sendiri yang robohkan pondok tu, dia sendiri yang rasa tak valid berdoa sini. Dia sendiri. Lepas tu Syekh tu kata, cara nak hapuskan kemungkaran ni ialah dengan kita menimbulkan rasa benci terhadap pelaku, rasa benci dalam hati pelaku kemungkaran tu terhadap benda yang dia buat. Dia sendiri rasa benda yang dia buat tu tak betul. Dia sendiri. Tapi saya tengok Syekh ni agak berani lah, sebab dia mari ke Vietnam, dia mari ke Kemboja, dia pergi rumah-rumah ibadat wat-wat Buddha ni, wat-wat Buddha yang besar di Vietnam apa semua ni, yang ambil masa sampai puluhan tahun nak siap dengan macam-macam ukiran di dalam. Dia minta pada kawan yang jadi penterjemah dia tu, terjemah bagi tahu dekat yang jaga wat ni, Sami situ lah kot, kenapa minta derma untuk cantikkan rumah ibadat, sedangkan rumah-rumah dekat tepi-tepi wat ni, rumah dia orang atap pun tak cukup. Jangan paksa duit orang untuk buat benda tak penting. Tapi penterjemah tu tak terjemah, dia takut juga. Cuma Syekh tu kata, saya rasa dia terjemah tak habis. Dia terjemah tak habis, dia takut. Sebab kawan tu Sami yang, iyalah tuan-tuan, Sami ni dia bukan Sami semata-mata. Dia ada sihirnya. Mungkin dia rasa aku ni cakap lebih kurang, balik rumah tak jumpa pintu, busung perut aku, nanya aku Syekh ni, dia balik Kuwait, dia dah diam dah. Tapi memang kawan tu tak terjemah pun, dia takut. Sebab dia suruh kata, bagi tahu dekat dia, duit ni jangan, sebab dia ada kan, dia buat ni kan, dia ada tabung-tabung duit apa semua tu kan. Duit-duit ni pulang balik kepada orang lain makan tak cukup. Sebab Syekh tu dia pergi sampai dekat kawasan dapur Sami tu duduk makan. Sami tu makan makanan yang sedap. Dia kata apa punya orang agama, orang-orang kampung makan beras pun tak cukup, dia orang boleh guna duit ni makan sedap, minum air sedap, ni punya tak guna punya orang. Dia suruh kawan terjemah, kawan tu tak terjemah. Tak terjemah sampai kesudah tak terjemah. Yang kawan yang terjemah tu Muslim lah, dia mungkin minoriti Muslim situ, dia mungkin orang Islam, mungkin ada tekanan yang kita tak tahu, orang Islam kena situ. Cuma nak katanya dia agak brutal lah dalam kerja dia tu, Mishari Al-Kharras ni. Sebab saya tengok video dia tu, dia memang orang yang orang dia bukanlah orang yang tuan-tuan tengok dia macam orang yang suka jekah orang ke, bukan. Orang biasa cakap lembut, tapi dia pergi ke tempat-tempat macam tu. Termasuklah dia pergi tempat orang kunyah daun kad di Yaman tu sampai mabuk-mabuk tu, dia pergi sampai kawasan tu. Dengan duit dia, dengan kekayaan dia tu dia buat. Cuma nak katanya ialah itu ialah bentuk kita nak stop orang dengan mungkar. Tapi alhamdulillah tak berlaku apa-apa pada diri dia. Saya tengok sampai sekarang masih lagi sihat, elok apa semua, selamat lagi, bercakap elok, ada rancangan TV sendiri, masih lagi terbuka dakwahnya.
Kita pergi kepada poin seterusnya. Yang keempat, pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu seperti pertanyaan yang diajukan oleh golongan Quraisy tentang Ashabul Kahf dan juga Zulqarnain. Antara sebab nuzul satu-satu ayat ni kerana ada pendetailan cerita yang nak didapatkan pada Nabi. Cerita-cerita Bani Israel yang tak habis, ahli kitab cerita tak habis. Contoh cerita Ashabul Kahfi tak habis dalam kitab dulu. Jadi tanya Nabi, macam mana ending cerita tu? Okey. Yang kelima, pertanyaan yang berkaitan dengan sesuatu yang masih berlangsung pada masa itu dalam satu peristiwa, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mursid Al-Ghanawi ke Mekah untuk tugas mengeluarkan golongan Islam yang lemah. Peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku, benda yang sedang berlaku, tapi dengan sebab tempat tu jauh, nak tahu keadaan orang tu macam mana, Nabi hantar satu orang sahabat nama dia Mursid Al-Ghanawi ni nak ambil golongan Islam yang lemah yang berada di satu tempat. Saya tak pasti sirah ni apa dia, cuma memang ada asbab nuzul yang macam ni. Yang seterusnya ialah pertanyaan yang berkaitan dengan masa yang akan datang, seperti pertanyaan orang kafir Quraisy tentang hari kiamat. Soalan-soalan dia orang tentang hari kiamat, turunlah ayat-ayat ni. Dan antara asbab nuzul yang kita boleh tengok dengan jelas ialah yang ada dalam surah Al-Hujurat. Surah yang turun, ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ni ialah ayat-ayat yang turun membebaskan Aisyah radhiyallahu anha daripada fitnah tak elok yang diletakkan pada dirinya. Fitnah dikatakan dia ni berselingkuh dengan Safwan dalam satu perjalanan balik daripada peperangan. Cuma nak katanya lambat ayat tu turun. Tapi saya nak sebut contoh asbab nuzul tu lah. Contoh asbab nuzul. Dan hikmah surah Al-Hujurat ni, kita baca ayat pembebasan, terangkatnya tuduhan yang tak sepatutnya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ni, menjadi satu templak kepada satu kumpulan yang suka kata benda-benda tak elok pada Aisyah ni, yang doa laknat pada Aisyah. Ayat Quran tu kekal sebagai ayat nak sebut Aisyah tu bersih daripada sebarang tuduhan itu. Mempelajari dan mengetahui asbab nuzul adalah penting, terutama dalam memahami ayat-ayat hukum. Muka surat 104, para ulama telah menulis beberapa kitab yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat. Antaranya kitab yang popular adalah seperti Asbabin Nuzul oleh karangan Al-Wahidi, Asbabin Nuzul karangan Ibn Taymiyah, Lubabin Nuqul fi Asbabin Nuzul oleh Imam As-Suyuti. Al-Wahidi berkata, tidak mungkin seseorang dapat mengetahui penafsiran ayat tanpa memahami cerita ayat dan asbab nuzul. Ni pandangan dia. Cuma saya nak sebut sini ialah kita kena tahu juga sikit-sikit asbab nuzul ni apa dia, supaya Al-Quran itu berfungsi betul bila mana kita perlukan Quran. Contoh, kita dirundung resah yang sangat dalam, berada dalam kepekatan, keresahan dengan sebab masalah yang ada di sekeliling. Waktu kita baca ayat tu dan kita faham maksud sebenar ayat tu, maka kita akan membumikan ayat tu ataupun meresapi ayat tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi ajar pada kita bila mana kita ni terlalu sedih sangat, ujian apa berat berlaku pada diri kita, Nabi ajar pada kita satu doa, dan doa tu ada kaitan dengan Quran. Doa ni pun ada dalam Hisnul Muslim, kita boleh tengok, iaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Doa ni panjang, tuan-tuan boleh cek dalam kitab Perisai Muslim, Hisnul Muslim lah. Okay. Saya nak kongsi
doa ni. Kerana apa? Kerana dalam doa ni ada potongan Nabi sebut dekat ujung doa tu, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, engkau jadikan Quran itu penenteram kepada hatiku. Kita tengok makna dia daripada awal balik. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku hamba-Mu. Ibnu abdik, anak kepada hamba-Mu, iaitu Nabi Adam maksudnya. Ibnu amatik, anak kepada hamba perempuanmu, iaitu Hawa, isteri Nabi Adam. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada dalam tanganmu. Maknanya kita ni betul-betul dipegang oleh Allah Ta'ala. Madin fiyya hukmuk, keputusanmu berlaku kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, qada'mu itu adil kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku bermohon kepadamu dengan setiap nama yang baik yang telah engkau gunakan untuk dirimu. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun yang telah engkau ajarkan kepada mana-mana makhluk yang kamu ciptakan. Aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi 'indak, ataupun yang telah engkau khususkan untuk dirimu dan dalam ilmu ghaib yang berada di sisimu. An taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, aku mohon engkau jadikanlah Quran itu satu benda yang mententeramkan jiwaku. Tuan-tuan bayang doa ni daripada awal Nabi sebut, Nabi ajar ni, ya Allah, aku hamba kamu, anak kepada hamba kamu yang lelaki, anak kepada hamba kamu yang perempuan. Ubun-ubun aku kamu pegang. Segala ketentuan yang berlaku pada diri aku itu ialah daripada kamu. Qada aku, qada yang kamu letakkan pada aku itu ialah qada yang adil. Aku mohon pada kamu dengan nama yang telah engkau namakan dirimu sendiri, dengan nama yang telah engkau turunkan dalam kitab-kitab terdahulu ataupun kitab Al-Quran, ataupun yang kamu ajarkan pada mana-mana makhluk yang kamu ciptakan, ataupun yang kamu simpan dalam ilmu ghaib. Jadikanlah Quran ini sebagai penenteram jiwa. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan faham antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Quran itu rabi'a qalbi. Perkataan rabi' ni maksud dia apa? Rabi' ni ialah salah satu daripada fasa-fasa cuaca dalam setahun. Cuaca setahun. Dia, negara Arab ni dia ada 4 fasa cuaca. Macam kita musim kemarau dengan musim hujan ni lah. Okay. Negara Arab ni dia ada fasal saifi. Saifi ni maksudnya musim panas. Lepas tu dia ada musim syita. Syita ni maksud dia musim sejuk. Lepas tu dia ada musim kharif. Maksudnya musim luruh. Satu lagi rabi'. Rabi' ni lah waktu musim berbunga. Biasanya rabi' ni dia duduk di antara kata apa? Di antara musim saifi ni lah, musim panas dengan musim sejuk. Rabi' duduk situ. Okay. Kalau di Jordan dululah pengalaman saya ni, duduk dalam musim bunga ni. Bila mana masuk saja musim Rabi' ni musim bunga, pokok sakura yang ditanam di universiti fakulti tu, dia mula start berbunga. Sebelum pada tu tak ada orang nak pergi melepak pun situ. Tak ada orang. Dia duduk betul-betul dalam bangunan universiti tu. Okay. Pokok sakura tu macam pokok-pokok sakura di Jepun lah. Cuma dia duduk dalam di Jordan tu. Okay. Dan tuan-tuan akan tengok banyak tumbuhan yang mulai hijau. Dan dia jadi satu kebiasaan orang Arab ni, dia orang akan pergi ke satu kawasan di Jordan nama dia Ajlun. Ajlun ni dia bukit je. Lepas pada tu dia banyak pokok-pokok. Dan dia ada satu kawasan yang orang tanam ladang bunga lah. Dia macam Cameron Highland lah tempat kita kot. Okay. Cuma budaya tu dia tak ada tempat kita. Budaya tu ada di tempat orang. Iaitu bila mana musim bunga ni dia mulai berbunga, rumput-rumput tepi jalan ni pun ada colour. Tempat kita dia tak ada colour, warna hijau tu lah. Jadi rumput-rumput yang bercolour tu menyebabkan dia orang rasa seronok. Dia orang rasa nak berkelah. Sebab tu kita tengok berkelah kita orang Melayu ni, berkelah kita tepi sungai. Nak kena ada sungai apa semua. Orang Arab dia berkelah tengah-tengah roundabout tu boleh jadi.
Ni benda ni tuan-tuan tak pernah tengok. Bulatan kangak tu kau dapat kat Arab penuh tu. Tapi tak ada orang kita pergi pun. Tambah sekarang dah ada rumput sintetik yang baru kan, yang cantik ni. Kau dapat kat dia geram tu nak piknik situ. Dia parking kot suka hati dia dekat roundabout tu, dia pun piknik. Dengan tayarnya dia buat keluar, kursi lipat dia buat keluar. Itu ialah suasana dia orang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok roundabout yang kecil je, roundabout kecil, adalah rumput sikit-sikit, lepas tu ada keluar bunga sikit-sikit, maksudnya dia orang duduk tarik apa semua, apa nama ni, tikar apa semua, duduk situ. Okay. Cuma antara musim yang disukai oleh orang Arab ialah musim Rabi'. Sebab tu Nabi kata dalam doa ni, ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu Rabi'a qalbi. Jadikanlah Quran itu seperti mana orang-orang Arab berada dalam musim bunga tu. Seronok, tak serabut, cuaca tak sejuk sangat, tak panas sangat, suasana yang okey. Jadi rumah kita ni tak perlulah kena ada pemanas, tak perlu kena ada aircon banyak sangat. Suasana yang okey, angin tak terlalu, dia satu suasana yang okey lah. Okay. Jadi jadikanlah Quran ni waktu kami baca, betul-betul boleh mententeramkan kami. Datanglah masalah sebesar gunung mana pun, baca je Quran, masalah tu hancur, dibawa oleh debu-debu angin macam tu je. Ini doa yang diajar oleh Nabi. Tapi nak kata Nabi ni dia kait dengan Quran. Jadikanlah Quran itulah seperti musim bunga pada hati kami. Nabi tak suruh kita fikir benda lain ataupun minta benda lain. Wa nur sadri, dan jadikanlah Quran itu sebagai cahaya. Kita ni minta nur, minta cahaya ni, tiap-tiap datang masjid ni kena minta cahaya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Hisnul Muslim tu juga, kita akan tengok ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, doa ketika mana nak pergi masjid. Panjang doa tu. Antaranya, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Panjanglah doa tu. Para ulama sebut ini adalah ad-du'a an-nawraniyah, doa minta cahaya. Sampailah hujung hadis tu Nabi kata, wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, 3 kali. Wahabli nuran ala nur, hadiahkan pada kami cahaya di atas cahaya. Doa ni dibaca ketika mana kita berjalan nak pergi masjid tu, duduk atas kereta, duduk atas motor, dan juga berjalan kaki pun. Dan dia lebih ampuh lagi bila mana dibacakan dalam perjalanan nak pergi ke masjid pada waktu subuh, pada waktu yang gelap tu. Sebab ada hadis yang khusus Nabi kata, basyiril masya'in fi dhulami wad duljah bin nurit tamah ila fi yaumil qiyamah. Berikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam waktu gelap gelita dengan cahaya yang terang sempurna di akhirat. Dengan syarat baca doa ni lah. Ini kita baca. Tuan-tuan boleh tengok. Sekarang ni Hisnul Muslim mudah, dah ada dalam apps lah. Saya pun duk tengok dalam app je. Ni mudah. Nak beli kadang-kadang payah, leceh nak bawa. Telefon ni kita bawa selalu. Okey, kita tengok. Yang ada terjemahan pun ada, yang tak ada terjemahan pun ada. Okey. Cuma nak katanya, inilah doa-doa Nabi yang Nabi ajarkan. Tadabbur yang sebenarnya ialah untuk menjadikan Quran tu betul-betul melekat dalam hati dan mententeramkan hati. Sebab ada orang dia baca Quran, dia tak jumpa keluarnya diri dia daripada masalah. Cuma kita mohon pada Allah Azza wa Jal, serabut dari mana pun urusan dunia ni, jangan bagi benda tu melekat dalam hati. Sebab tu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ni keresahan yang paling besar dalam hidup aku. Bangkit pagi, runsing dunia. Balik kerja pun, runsing dunia. Nak tidur malam, runsing dunia. Yang ni ialah keadaan yang kritikal satu orang. Dia kena ada benda-benda yang boleh menyeimbangkan dia. Tapi antara yang saya boleh cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ahmad tu tadi lah. Allahumma inni abduk, sampailah Nabi sebut wajala huzni, jadikanlah Quran itu pelenyap kepada kedukaan aku, wa dhahaba hammi, dan penghalau kepada segala kesedihan aku. Jadi saya rasa kita berpada situ ialah kot. Kita habis selesai kita untuk teknik yang keempat. InsyaAllah kita akan sambung teknik yang kelima, memahami ayat Makkiyah dan Madaniyah pada kali yang akan datang. Jadi kita berpada situ je. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.